bertaubat juga. Orang yang murtad enggak bertaubat juga. Hakim dah jatuhkan hukuman, kamu dibunuh, dipancung, lalu dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman pancung. Bila dia tengok tukar pancung, tengok pedang, dia takut, lalu dia kata saya bertaubat, maka wajib dibebaskan dia. Walaupun hukuman telah dijatuhkan, adalah hukum Islam terlalu adil. Jangan kita orang Islam pergi gambarkan hukum Islam ni ganas. Sebenarnya kita yang ganas. Kita kata hukum Islam zalim, sebenarnya kita yang zalim. Kita sebenarnya yang zalim, bukan hukum Islam zalim. Ini yang kita kena fahami. Itu hudud. Yang kedua, qisas. Qisas ni yang berkaitan dengan pembunuhan dan juga kecederaan, mencederakan orang. As-sinna bis-sin wal anfa bil anf wal uzuna bil uzun. Kalau mencederakan telinga, kena balas cederakan telinga dia juga. Kalau dia gunting telinga, cabut, maka hukumannya dijatuhkan gunting juga telinga dia. Kan adil itu. Kecuali kalau tuan hak memaafkan, tak apa. Kan adil. Kalau bunuh, dibunuh balas. Firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu pada hukum qisas, bunuh balas itu hayatun, hidup. Kenapa Allah sebut hidup? Mufassirin sebut hidup bila hukum Islam dilaksanakan, orang tak berani nak bunuh orang, maka dia hidup. Orang yang dia nak bunuh, dia tak jadi bunuh, dia tu pun hidup. Dan kalau dia membunuh orang juga, dia dibunuh balas, orang lain geru tak berani membunuh, maka masyarakat semua akan hidup. Walakum fil qisasi hayah. Bagi kamu pada hukum kisah itu hidup. Selain daripada hudud dan kisah disebut ta'zir. Termasuk rasuah ke apa dia, ta'zir. Hukum ta'zir. Dan ini terserah kepada pemerintah. Jadi kita sebenarnya sebelum daripada kedatangan penjajah di tanah Melayu ni sebenarnya telah melaksanakan undang-undang Islam. Setara boleh buat kajian tentang Qanun Melaka. Di Melaka dulu, undang-undang Qanun Melaka berdasar kepada syariat Islam. Penjajah ni buat tukar undang-undang kepada undang-undang barat ni. Bahkan kalau baca Qanun Melaka, ada satu bab dia tulis itu undang-undang tapa menapa. Tapa menapa. Kalau orang tu tapa orang, balasannya tapa balik. Tapa menapa, bahasa jamak itu. Mu tapa aku tapa ke kata. Boleh baca tapa menapa. Di Kelantan, zaman pemerintahan Sultan Muhammad kedua, tahun 1836 telah pun dilaksanakan kanun jenayah syariah ni. Zaman pemerintahan Sultan Mansur diperkenalkan sistem pakaian, cara pakaian secara Islam, orang lelaki orang perempuan wajib tutup aurat. Tu zaman pemerintahan Sultan Mansur. Sehingga bila orang nak pergi ke bandar Kota Baru, diarah supaya hulu balang berkawal di jalan-jalan masuk ke bandar Kota Baru. Kalau ada yang tak tutup aurat, akan dikenakan hukuman ta'zir, di mana hulu balang tu akan bawa belakang ni macam cak hitam, macam tar tu, hitam tu dia ambil, dia cak tubuh orang yang tak tutup aurat, dia cak jadi burung gagak. Itu namanya undang-undang ta'zir. Tu zaman Sultan Mansur, boleh baca sejarah. Kita dah merdeka lama lah, tahun 57. Dan kita ni, kita Kelantan ni, kita diberi kuasa oleh Allah memerintah Kelantan dah 40 tahun dah. 40 tahun. Tahun 59. Tahun 59 sampai tahun 78. Kemudian peluang yang kedua tahun 90 sampai tahun 2015. 40 tahun. Jadi tak timbul orang kata kenapa yang cepat sangat nak buat ni, gelojoh sangat ni. Orang Kelantan kata lorak. Orang sini kata apa lorak ni?
Kalut sangat ni, kalut nak cepat sangat ni. Bukan cepat 40 tahun dah. Kalau orang beranak setahun seorang, 40 orang anak. Tak cepat. Dan kita tak bercakap soal di negara kita, di Kelantan. Kita bercakap di Kelantan ni. Apa hak orang nak halang kita? Oh, dia kata pasal orang belum faham. Kalau kamu belum faham, kamu jangan salah pada kami. Apa kamu tak nak faham? Orang dok bagi penjelasan lama dah. 22 tahun ya kamu tak reti lagi tu. Salah kami ke salah kamu? Adakah bila orang tak faham tak boleh buat? Saya nak tanya undang-undang barak, undang-undang putih yang dilaksanakan sekarang ni, berapa orang sini faham? Ni orang Hulu Langak ni, faham belakang undang-undang ni? Dia tak cara faham tak faham pun, dia laksana juga dah. Hebat Islam, kalau tak faham, tak boleh buat. Faham baru boleh buat. Lagu mana? Ke lagu tu kok GST kita tak faham, tak usah buat lah. Ke lagu mana? Orang sini faham belakang GST? Tak faham pun dia buat juga. Islam jadi tak faham tak boleh buat pula. Tak betul. Cara mikir tak betul. Orang kita kena betul cara mikir. Ada orang kita juga bercakap kita tak boleh buat berdasar kepada siasah syariah, fiqhul aulawiyat, maqasidus syariah. Ini tak betul juga. Apa dia maqasidus syariah? Coba buka dalam kitab. Apa dia maqasidus syariah? Apa dia maqasidus syariah? Maqasidus syariah arti matlamat hukum syara'. Matlamat syariah Islam itu diwajibkan, dilaksanakan kerana ada matlamat dia. Matlamat dia apa? Ada 5 maqasidus syariah. Yang pertama hifzuddin, yang kedua hifzul mal, yang ketiga hifzun nasab, yang keempat hifzun nafsi, yang kelima hifzul aqli. Apa makna hifzuddin? Jaga agama. Maqasidus syariah yang pertama jaga agama. Jaga agama. Orang Islam tak boleh murtad. Orang bukan Islam tak usah bimbang lah. Dia tak boleh. Orang paksa masuk Islam tak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tapi orang Islam tak boleh keluar daripada Islam. Kalau keluar juga mesti ada hukum hudud pada orang murtad. Itu makna hifzuddin. Itu maqasidus syariah. Pelaksanaan hudud itu ialah untuk melaksanakan maqasidus syariah. Maqasidus syariah hifzun nafsi, nak jaga nyawa. Sebab itulah kalau orang bunuh orang kena bunuh bala. Maqasidus syariah nak jaga harta. Sebab tu orang tak boleh curi. Kalau curi kena kerak tangan. Itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah nak jaga nasab keturunan. Sebab tu tak boleh berzina. Kalau berzina ada hukuman hudud. Maqasidus syariah nak jaga akal. Sebab tu tak boleh minum arak orang Islam. Kalau minum arak kena hudud. Ni dia kata kita tak perlu lagi buat hudud kerana maqasidus syariah. Pakai selipar balik. Tahu pakai selipar balik? Alik kiri dia pakai alik kanan pakai alik kiri. Itu tak betul. Tak betul tu. Itu bukan hujah tu. Tu orang tak tahu. Hudud itulah maqasidus syariah. Untuk menjaga maqasidus syariah lah hudud itu diwajibkan. Jadi itulah di antaranya, banyak perkara lagi. Tapi saya nak bagi peluang untuk setara-setara mengemukakan persoalan. Jadi saya rasa sebagai mukaddimah setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jawab selalu. Adakah hukuman ini bila dijatuhkan akan dibuat secara terbuka?
Dia pelaksanaan hukum ni untuk menggerungkan dia kena ada orang tengok, taifatan minal mu'minin, satu golongan orang mukmin melihat. Jadi tak semestinya kita buat di cabang 3, cabang 4. Di apa nama ni, di penjara pun taifatan minal mu'minin. Dalam Quran sebut taifah, satu golongan orang mukmin tengok. Orang lain tak tengok, tak apa, dia bagi tahu kepada orang yang tak tengok. Taifah. Jadi tak semestinya kita letak di apa, di pada stadium, tak semesti ya. Di penjara pun boleh. Ya. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada saudara yang bertanya. Saya minta kepada saudara tolong baca kitab Mastika Hadis yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Dulu Jabatan Perdana Menteri, sekarang ni JAKIM. Dalam kitab Mastika Hadis itu dinyatakan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Ada perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Orang kita ni, kalau dia belajar bab sembahyang, dia akan belajar perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau dia belajar bab puasa, dia akan belajar perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kalau bab haji, dia akan belajar perkara-perkara yang boleh membatalkan haji. Tapi bab syahadah ni, dia tak belajar perkara yang membatalkan syahadah. Saya pun pelik. Ada perkara yang boleh membatalkan syahadah. Di antaranya disebut dalam kitab Mastika Hadis. Di antaranya, kalau kita menghina perkara yang disunatkan oleh Allah, bukan wajib, hak sunat. Ni saya cerita hak sunat. Hak tadi hak wajib tu, hak sunat. Bila diberitahu kepada kita, sebagai contoh, Rasulullah selepas makan, Rasulullah menjilat jari. Hukum jilat jari ni sunat. Tiba-tiba kita kata perbuatan itu biadab, tidak ada adab. Jilat jari lepas pada makan, tak ada adab. Kita menghina benda sunat pun boleh rosak akidah. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Ini bukan perkara main-main. Ini betul-betul, bukan cobaan. Betul-betul. Jadi oleh kerana itu, maka kita orang Islam jaga. Jangan kita kritik hukum Allah. Kita ni siapa? Kita ni makhluk, Allah ni khaliq. Kita ni makhluk. Makhluk yang lemah, makhluk yang hina kita ni. Jadi jangan sesiapa. Jadi tak boleh. Pelekeh hukum Allah tak boleh, menentang keputusan Allah tak boleh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh sekali-kali bagi orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasul telah menentukan suatu hukum, suatu keputusan, maka tidak boleh lagi dia membuat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Tuhan kamu,
seseorang itu tidak dianggap beriman sehingga mereka sanggup menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap setiap pertikaian yang berlaku di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka sebarang keberatan untuk menerima keputusan yang telah kamu putuskan itu, dan mereka menerima dengan hati yang terbuka, barulah seorang itu dianggap mukmin. Kalau tidak, fala wa rabbika la yu'minu, demi Allah tak beriman. Siapa kata? Allah kata. Jadi oleh kerana itu, kepada orang yang mempersendakan hukum Allah, hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Memang suasana di Brunei tak sama dengan Malaysia. Nama pun tak sama, Brunei Darussalam. Kita Malaysia satu Malaysia. Kelantan Darun Naim. Memang tak sama. Sebab itu kita ambil pandangan yang tidak sama. Tuan-tuan tahu di Brunei dia laksanakan hudud kepada semua rakyat dia termasuk non-muslim. Dia ambil pendapat fa in ja'uka fahkum bainahum, bila orang bukan Islam yang melakukan jenayah, hukumlah mereka. Dia pegang tu kerana suasana di Brunei mengizinkan dia pegang pendapat itu. Tetapi kita di Kelantan, kita tidak ambil pendapat itu. Kita ambil pendapat au a'rid anhum, kamu berpaling daripada mereka. Hukum orang Islam saja, orang bukan Islam biarkan mereka dengan undang-undang mereka. Yalah, kerana tak sama. Tapi bukan berarti bila tak sama kita tak payah buat. Tak betul kalau tak sama tak payah buat. Tuan-tuan tahu di Kelantan ni orang Islam 96%. 96%. Apa yang non-muslim yang nak bising apa? Kita nak buat kepada orang Islam. Yang kita orang Islam tu pergi bercakap membela non-muslim tu pasal apa? Membela orang tak nak pada hudud pasal apa? Saya tak kata kepada yang bertanya tu tolong tanya saja. Cuma tolong bagi tahu jawapan saya itu. Cuba dulu. Dia kita kena yakin. Bagi orang yang tak yakin, cuba dulu. Cuba. Bagi kita, memang kita yakin. Saya buat bandingan. Jenayah yang berlaku ni, tak ada obat dah sekarang ni. Macam kita ni, kena penyakit, habis. Jumpa doktor pakar pun, tak jadi juga. Tiba-tiba marilah pengamal perubatan tradisional sebagai contoh. Dia kata, saya ada satu obat. Obat saya ni ada dah. Orang penyakit kanser ni sembuh. Sembuh obat saya dah. 2, 3, 4 orang dah sembuh. Kita obat lain dah habis dah. Agak-agak kita makan dah obat tu. Kalau tak saya makan juga nak mapuh tu. Orang Kelantan kata nak mapuh. Cuba dulu. Cuba dulu. Kalau Brunei Sultan dia perkenan pelaksanaan hudud. Kelantan pun Sultan perkenan juga. Sultan Muhammad kelima perkenan sebelum daripada dibawa pindaan dalam Dewan Negeri 16 hari bulan. Ketika meresmikan persidangan Dewan Negeri, Sultan Kelantan menyatakan perkenan baginda hudud dilaksanakan di Kelantan. Menteri Besar bentang 18 hari bulan. 16 hari bulan Sultan setuju dah. Jadi apa kita nak berhujah bi'ah lain boleh buat, kita bi'ah lain tak boleh buat. Bi'ah di Brunei dia boleh pegang pendapat tu. Bi'ah tempat kita pegang pendapat hanya untuk orang Islam sahaja. Wallahu a'lam. Salam. Ya. Untuk makluman, kita nak laksanakan
Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 ini melalui proses perundangan. Itu kita kena faham. Jadi orang kata kita ni tak ikut perlembagaan, nak buat ni tak ikut perlembagaan. Saya nak nyatakan kita buat ni ikut perlembagaan lah. Sebab itulah kita lulu tahun 93 ada halangan, kita tak laksana. 19 hari bulan 3 baru ni kita lulus pun kita tak laksana lagi. Sekarang ni baru luluh, yang ni kita kena warta. Sebab itulah kita akan bawa pindaan akta 355 dalam parlimen. Itu ikut perlembagaan lah tu, ikut perlembagaan. Dan apabila insya-Allah bila private members bill itu diterima, dan kita harap semua sekali wakil rakyat yang Islam akan menyokong, maka perkara itu akan dapat dilaksanakan. Memang kita sedar bahawa jenayah ni bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi dengan pindaan akta 355 ni kita boleh buat. Dan ia hanya memerlukan sokongan simple majoriti saja, bukan 2/3. Sebab tu dalam perbincangan kita, alhamdulillah, pihak polis datang, pihak penjara datang. Datang, alhamdulillah. Kita bincang benda ni, bukan tak datang. Jadi kalau benda tu dulu dalam parlimen tak ada masalah. Dari segi persediaan tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita dah buat persediaan. Insya-Allah. Kalau ada orang curi kita potong lepas pada ni, insya-Allah. Jangan bimbang bila cukup syarat lah. Jangan bimbang. Wallahu a'lam. Saya bagi contoh kepada muslimat. Muslimat adalah muslimat. Tapi saya sebut 4 soalan dan lebih dia orang muslimat dia bagi muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bila tak ada saksi, tak ada 4 orang saksi, tapi korinah yang lain itu ada, bukan berarti orang ni dibebaskan. Orang ni akan dikenakan hukuman ta'zir. Dia memang hukuman zina. Begitu juga rogu orang ni, kalau tak ada 4 orang saksi, memang orang tu tak boleh dijatuhkan hukuman hudud dengan ia diwatan, ataupun kalau yang telah berkahwin kena rejam sampai mati, kerana tak cukup syarat. Tetapi bukan dia dibebaskan, dia dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir itu boleh sampai penjara 20 tahun pun boleh, 30 tahun pun boleh. Kalau rotan boleh, nak 20 rotan boleh, 30 rotan boleh, 35 rotan boleh, 39 rotan boleh, 40 tak boleh. Pasal 40 itu hak hudud. Kita kena faham, ta'zir dia tak boleh sama dengan hudud. Nak buang negeri boleh, nak buang daerah boleh, nak penjara boleh. Jadi kena ingat hukum Islam, kalau tak ada saksi maka tak boleh jatuhkan hukuman hudud. Tetapi orang itu tidak dibebaskan, ia dikenakan hukuman ta'zir. Tak kira lapor ke siapa ke, tak kira. Makna tidak bebas. Wallahu a'lam. Okey, saya bagi contoh fungsi. Tadi saya nak tanya soalan. Contoh fungsi tadi apa aku tanya soalan sama. Okey, saya contoh fungsi. Okey, silakan. Sekarang ini contoh WB satu jelas. Silakan. Assalamualaikum WB, saya berkesempatan bersama dengan bulan WB sila di Istimewa Alam Baru satu pencerahan yang bagus. Dan apabila disebutkan berkenaan dengan dinamakan Kanun Darasnya dan yang berkenaan syariah ini adalah perkara
Cina bernama CFC yang melawat Kelantan dalam tahun 1782. Menurutnya Sultan mengadakan pembicaraan di balai dengan dihadiri oleh orang besar yang berpangkat waris dan tuan. Di Terengganu dalam abad ke-19 terdapat 3 orang raja yang memerintah Terengganu, iaitu Sultan Bajib Tuna 1859, Sultan Ahmad kedua 1876 dan Sultan Zainal Abidin ketiga 1881. Di zaman Sultan Baginda Umar, pelaksanaan hukum Islam sangat jelas, di mana Sultan sendiri yang menjalankan kuasa kehakiman di balai setiap hari. Pada umumnya kes-kes jenayah dibicarakan dan dihukum menurut hukum Islam. Bagi hukuman bunuh dikenakan jam, dan hukuman ke atas pencuri ialah bunuh. Sultan Zainal Abidin ketiga telah meluruskan cara yang sama. Bahkan baginda sendiri telah menjadi senar yang patuh kepada hukum Islam. Dalam pemerintahannya, semua jenis judi, laga ayam dan segala jenis permainan judi diharamkan. Dan undang-undang ini yang disukuhkan juga soalan saya itu, adakah perkara yang sama, situasi yang sama, bolehkah pada zaman ini di mana Sultan kembali memainkan peranan seperti mana pada tahun ke-19 dulu? Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Dulu memanglah di zaman pemerintahan Sultan dulu, memang Sultan sendiri yang mentadbir, yang menjatuhkan hukuman. Tetapi dalam sistem demokrasi berparlimen sekarang ini, Sultan telah menyerah kuasa kepada kerajaan lah, kepada kerajaan, dan sudah ada pembahagian tugas. Dari segi kesalahan itu, bila berlaku apa-apa jenayah, maka mahkamah yang akan menjatuhkan hukuman, bukan sultan, dan bukan menteri besar dan bukan menteri, bukan esko, tetapi mahkamah. Dalam konteks jenayah Islam, maka hakim mahkamah syariah yang akan melaksanakan tugas untuk mengadili sesuatu kes yang berlaku. Itu yang akan berlaku sekarang ini. Wallahu a'lam. Dari kota mayoritas ada. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Anda nak tanya sedikit pencerahan mengenai kadang-kadang kita anda duduk di selamat dan contohnya pagi-pagi kita tengok kadang golongan drug addict je lah golongan mafian kita orang pagi-pagi dah keluar pergi suri nak kita kan dah boleh sepuluh kadang kompleks orang semua. Jadi kadang-kadang sampai satu tahap kena belasah orang apa semua kan. Dia pun mengadu dengan kita mana kita pagi yang memang gian tertakik kadang-kadang. Tapi permasalahannya sekarang yang kita tengok diorang kena kadang-kadang belasah orang apa semua. Tapi yang kita tengok yang di level atas kalau mungkin ni kita tengok kalau orang mencuri senang dia transfer dia 2 juta projek seharian tentu sehari dia. Jadi macam mana kita tak boleh pencerahan sikit macam mana hukuman terhadap golongan yang mencuri level bawah ni. Kalau mencuri yang duduk kat atas ni, duduk kat kursi je, tapi mencuri berjuta-juta. Jadi boleh bagi pencerahan sikit. Ya. Dalam Islam tidak ada beza orang bawahan mencuri dengan pihak atasan mencuri. Nabi SAW pernah bersabda, Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau ditakdirkan Fatimah anak sayanganku mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Sama di mana Nabi sebut hadis ini apabila seorang perempuan Bani Makhzum, orang bangsawan, mencuri.
dan dia ditangkap. Dan saksinya cukup dan memang dia curi sungguh. Lalu puak-puak Bani Makhzum pergi bertemu dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni cucu angkat Rasulullah. Zaid ini anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Usamah ini anak kepada Zaid, cucu angkat. Lalu Usamah pergi minta syafaat dengan Nabi supaya tidak dipotong tangan perempuan ini yang mencuri. Lalu berubah muka Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraka fihim asy-syarifu taraku wa idza saraka fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya orang yang dahulu sebelum daripada kamu dibinasakan oleh Allah, sebabnya ialah kerana apabila golongan bangsawan mencuri, mereka dibebaskan. Apabila golongan bawahan mencuri, mereka laksanakan hukuman hudud kepada golongan bawahan. Lalu Rasulullah menyatakan, wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anak kesayanganku ditakdirkan mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Jadi hukum Islam ini dia tak kira orang atas, orang bawah, sama. An-nasu sawasiyah ka asnanil mushti. Manusia ini sama saja taraf dia, seperti gigi sisir. Sisir sikat yang kita buat, sikat rambut tu sama kan? Gigi dia sama. An-nasu sawasiyah ka asnanil mushti. Dan Nabi bersabda, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Semua kamu asal daripada Adam, dan Adam itu berasal daripada tanah. Bukanlah bangsa Arab itu lebih berbanding dengan bangsa lain, kecuali orang yang lebih ialah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tak ada beza. Tapi syarat cukup syarat lah. Kalau tak cukup syarat, tidak dikenakan hudud, dikenakan ta'zir. Akhir sekali, saya nak jelaskan bahawa non-Muslim tidak ada hak untuk menentang hukum hudud ini, kerana tidak ada kena-mengena dengan mereka. Dan kita minta mereka menghormati. Ini hak orang Islam. Dan saya sebut di tempat lain pun, ini kebebasan beragama. Sebagaimana kita tak pernah ganggu agama mereka. Kalau dalam agama mereka orang mati dibakar, mereka bakar, kita tak kata apa. Walaupun mengikut ajaran Islam, kita menyakiti mayat sama seperti menyakiti dia waktu dia hidup. Kalau kita bakar dia waktu dia mati, sama seperti kita bakar waktu dia hidup. Ini penyiksaan. Tetapi kita tak kata apa, pasal itu hak dia, agama dia. Kenapa hak kita nak basmi jenayah, nak potong tangan pencuri, dia nak halang kita? Dia tidak ada hak. Saya selalu buat contoh macam hukum berkhatan atau bersunat, atau orang Kelantan panggil jawi. Jawi ini wajib. Kalau orang tanya mana hukum khatan ini wajib, mana dalil? Firman Allah Ta'ala, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, naklah kamu ikut millah, ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa bi millatihi al-khitan. Dan disebut di antara millah ajaran Nabi Ibrahim ialah berkhatan. Berkhatan. Dan Nabi telah bersabda kepada orang musyrikin yang memeluk Islam, waqtatin, naklah kamu berkhatan. Kamu kena bersunat. Jadi hukum sunat ni wajib. Adakah orang bukan Islam ada hak nak halang kita daripada bersunat? Kita nak tanya, dia ada hak? Dia tak ada hak. Dan adalah terlalu bodoh kalau orang Islam kata bila non-Muslim tak setuju maka kita tak boleh buat. Apakah orang yang bila non-Muslim tak setuju hudud kita tak boleh buat? Kalau non-Muslim tak setuju sunat, dia ni takut tak sunat? Bila tak setuju tak sunat lah. Setuju tak setuju kita tetap akan sunat juga. Itu hak kita. Kita kerak bukan yang dia punya, kita kerak yang kita punya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.